Biarkan negara rosak asalkan kekal berkuasa. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Othman Said sekali lagi melayangkan surat menggesa kerajaan membenarkan sidang parlimen. Beliau meluahkan kekecewaan dengan rakan-rakannya dalam kerajaan selain membangkitkan suratnya mengenai kelumpuhan parlimen yang tidak dijawab oleh Peguam Negara dan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Menurut Azalina, beliau tidak mahu lagi mencurah air ke daun keladi. Sebaliknya, beliau berkata kerajaan tidak boleh melakukan proses lockdown ke atas proses demokrasi kerana itu hanya akan menafikan hak rakyat. Ujarnya ahli-ahli parlimen yang dipilih rakyat tidak dilibat urus dengan kerajaan dalam maksud yang sebenar. Malah beliau menyarankan ahli-ahli parlimen untuk menyeberang lantai, bekerjasama dan membenarkan mereka untuk membangkitkan apa-apa kebimbangan. Lengkapkan mereka dengan semua maklumat yang diperlukan demi meningkatkan kesedaran mas dan mempertahankan strategi kerajaan. Berkhidmatlah sebagai satu pasukan Malaysia untuk mengurangkan krisis keyakinan yang menyelubungi negara, tegasnya. Beliau turut menyeru bahawa sikap kononnya kerajaan serba tahu harus dihentikan. Ahli Parlimen Pengerang itu turut mengkritik penggunaan darurat pada saat COVID-19 sedang menggila adalah sesuatu yang tidak masuk akal apabila Malaysia masih lagi tidak dapat maju melangkaui ordinan-ordinan darurat sedia ada, tegasnya. Mengulas mengenainya, ahli Parlimen Sepang Mohamed Hanifah Maidin secara sinis mengibaratkan Parlimen telah dikasih atau dikembiri setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan darurat. Jujurnya, saya rasa selagi mana Perdana Menteri Gomen Tebuk Atap tidak rasa atau yakin beliau boleh selamat di Parlimen jika diadakan sidang Parlimen, selagi itulah untuk mengharapkan Parlimen kembali gagah perkasa semula dan tidak menderita seperti dikasih atau dikembiri ibarat menunggu ayam jantan bertelur. Namun bercanggah dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan itu menerusi tulisan yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW dan riwayat para sahabat baginda, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang terus meratib bahawa darurat di negara ini perlu bagi membendung COVID-19. Oleh kerana wujud perubahan perkembangan wabak dari semasa ke semasa di seluruh dunia, maka tindakan susulan dan perubahan tertentu terpaksa dilakukan bagi membendung situasi terkini, tulisnya. Secara tersirat, beliau menyindir pihak yang mahu darurat ditamatkan. Sepatutnya ketika tempoh darurat kesihatan, seluruh rakyat bersatu padu tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan politik kerana wabak ini tidak mengenal siapakah mangsanya. Kini bukan masanya untuk kita berdebat mencari kesalahan dan kelemahan kerana bentuk serangan wabak yang sedang dihadapi hari ini sudah berubah, katanya dalam tulisannya bertajuk Bencana Wabak dan Dilema dalam Menanganinya. Justru beliau memetik ayat 36 surah Al-Isra yang dimaksudkan, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya, dipersoalkan kelak tentang apa yang telah dilakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Hadi menggunakan ayat tersebut untuk melarang berkata-kata dengan mudah tanpa mempunyai ilmu, khususnya dalam perkara agama. Lebih-lebih lagi ketika keadaan darurat kerana ia boleh merosakkan imej agama sendiri dan membawa kemudaratan ke dalam masyarakat umum, khususnya bagi menunaikan kewajipan dalam memelihara nyawa, kata Hadi. Beliau berkata pada masa inilah undang-undang darurat yang tegas demi menjaga nyawa manusia mesti dikenakan terhadap mereka yang tidak menghormati kepentingan masyarakat umum, khususnya pengamal media yang menyalahgunakan kebebasan media dalam suasana seperti hari ini. Secara tidak langsung, beliau memperkecilkan kepakaran pihak lain yang memberikan pandangan berhubung darurat dan cara menguruskan pandemik COVID-19. Mudahnya Hadi membuat kesimpulan. Beliau dan Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan rela menderhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah agar Parlimen bersidang walaupun semasa COVID-19. Seperti kata pengarah komunikasi amanah bahawa Muhyiddin sebenarnya jahat kerana kebodohan itu dibuat-buat, buat-buat bodoh, buat-buat tak nampak, ekonomi rosak, negara rosak. Maka bagi saya lah, kalau orang tanya Muhyiddin ni, Mahir-Ad-Din ni, Kerajaan Perikatan Nasional ni, ya, bodoh ke jahat? Ya, jawapan saya jahat, ya. Pasal kebodohan itu dibuat-buat, ya, buat-buat bodoh, ya? Buat-buat tak nampak, ya, ekonomi rosak,
negara rosak. Menurut Khalid, pemotongan bilangan kaki tangan kerajaan dan swasta yang bertugas boleh menyebabkan kesilapan dan kemalangan. Yang penting mereka kekal berkuasa, kata Khalid. Sudah terlambat bagi Azalina untuk mencari solusi kepada krisis keyakinan rakyat terhadap kerajaan tebuk atap ini. Tulisan berhias ayat-ayat Al-Quran dan hadis dilihat seperti menunggang agama demi kuasa. Masakan kita mahu penerusan kerajaan yang menyusahkan dan jahat. Ingatlah, rakyat sentiasa memerhati.